أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan. Nyambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-104. Kita berhenti pada sesi yang lepas, insya-Allah sambung perbincangannya pada minggu ini, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan membaca ayat 104 daripada surah Al-Baqarah ini. Berada pada muka surat 16. Muka surat 16, surah yang kedua, ayat yang ke-104. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah, yang artinya bodoh sekali. Sebagai ajakan kepada Rasulullah, itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna yang sama artinya dengan ra'ina. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Baik, ayat ke-104, larangan daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Direct Allah sebutkan kepada orang-orang yang beriman, yang mana larangan ini adalah kerana perkara yang dilakukan oleh orang bukan Islam, iaitu orang Yahudi. Perkataan ra'ina ini kalau lihat dalam tafsir banyaklah maknanya. Ada yang kata makna bodoh, ada yang kata makna kami dengar dan kami malas nak layan. Kami dengar tapi kami malas nak layan. Dan perkataan ini adalah perkataan yang juga digunakan oleh orang Arab di Madinah. Bukan satu perkataan yang asing, digunakan oleh orang Arab Madinah, juga maksudnya orang Islam jugalah. Memang perkataan orang Arab biasa gunakan. Akan tetapi orang Yahudi mengambil kesempatan kerana perkataan dalam bahasa mereka itu lebih kurang dengan perkataan ini, tapi membawa maksud yang berbeza. Maka mereka mengambil peluang itu, mengatakan ya Rasulullah ataupun ya Muhammad. Dia tak kata ya Rasulullah, dia kata ya Muhammad ra'ina. Bukan nak suruh bagi perhatian ke apa benda, tapi dia nak mencela, mencaci Nabi SAW. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, disebutkan dalam tafsir namanya Sa'ad bin Mu'adz. Baik, siapakah Sa'ad bin Mu'adz? Ada siapa pernah mendengar
nama ini? Sa'ad bin Mu'adz. Nama ini adalah nama yang antara nama yang famous setelah Nabi SAW berhijrah. Antaranya kalau siapa pernah dengar kan, bila meninggal seorang sahabat itu kan, arasy Allah bergegar dengan kematiannya. Pernah dengar kisah itu? Mana? Saya yakin kita pernah dengar kisah itu kan. Dan itulah dia seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dia meninggal dan lalu kabar kematiannya sampai ke langit dan menggegarkan arasy Allah. Sa'ad bin Mu'adz. Dia pemimpin orang Ansar. Pemimpin orang-orang Ansar. Orang Ansar seperti kita ketahui dia ada dua, Aus dan juga Khazraj. Dan Aus dan juga Khazraj ini kedua-duanya dipimpin oleh orang yang bernama Sa'ad. Satu namanya Sa'ad bin Mu'adz, satu lagi namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. So dua-dua ni pemimpin Ansar, Aus dan juga Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'adz dia adalah memang asal orang Madinah. So dia dah biasa dah dengan orang Yahudi ni dan dia tahulah juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi. Maka bila Sa'ad bin Mu'adz mendengar orang Yahudi menggunakan perkataan ra'ina, ya Muhammad ra'ina, kemudian dia orang macam gelak-gelak. Dia sebut ra'ina, kemudian dia gelak-gelak sama-sama dia orang. Maka Sa'ad bin Mu'adz tahu dia ni mesti ada sesuatu. Kemudian Sa'ad ketahui bahawa mereka menyebut perkataan ra'ina kepada Nabi SAW dan perkataan ra'ina pada bahasa orang Yahudi itu ada makna yang tidak baik. Maka Sa'ad bin Mu'adz kata setelah turun daripada ayat ni, sebelum turun ayat ni Sa'ad dia biarkan je lah. Sebab apa? Sebab tak ada turun larangan kerana perkataan ra'ina juga digunakan oleh orang Arab juga. Perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Akan tetapi setelah turunnya larangan daripada Allah, ayat ni turun, Allah larang gunakan perkataan ra'ina itu, maka Sa'ad bin Mu'adz tahu, okey, maknanya betul lah orang Yahudi dia dah gunakan perkataan yang sama tetapi dia memaksudkan perkara yang lain. Sebab tu bila dia cakap tu dia gelak-gelak kan. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'adz kata kepada golongan Yahudi, kata kalau aku dengar sekali lagi daripada kalangan kamu sesiapa sahaja yang menggunakan perkataan ra'ina setelah turun daripada larangan, setelah turun larangan ini, maka Sa'ad bin Mu'adz kata la'adrabannak, aku akan memukul engkau. Aku akan memukul orang yang cakap, yang guna perkataan ra'ina. Sebab larangannya dah turun daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun larangan itu adalah untuk orang beriman, tapi Sa'ad bin Mu'adz dia tahu orang Yahudi ini dia sebut perkataan ini kerana memaksudkan perkara yang lain. Baik. Bila kita lihat pada potongan ayat ini, potongan ayatnya hanya simple saja, la taqulu ra'ina. Janganlah kamu berkata perkataan ra'ina. Baik. Apa antara pengajaran yang boleh kita ambil? Antaranya ialah satu kesimpulan yang sangat besar yang boleh kita ambil daripada potongan yang kecil. Iaitulah apa? Iaitulah larangan daripada menyerupai orang bukan Islam. Larangan menyerupai orang bukan Islam. Baik. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya bukakan di sini. Itu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh nampak ke? Saya nak besarkan sikit. Saya try besarkan sikit. Okey. Boleh nampak? Saya yang ini. Baik. Boleh nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud
dan dituliskan di sini dia punya periwayatnya. Baik. Nabi menyebutkan bahawa siapa yang dia menyebut satu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka ataupun di kalangan orang tersebut. Dan hadis ini Nabi SAW sebutkan ketika itu merujuk kepada orang bukan Islam. Merujuk kepada orang bukan Islam. Maka ayat yang sedang kita baca ini, potongan ayatnya ringkas, akan tetapi ia adalah larangan daripada Allah agar tidak menyerupai orang bukan Islam apa jua bentuk. Apa jua bentuk, dan antaranya ialah larangan tidak menyerupai bila ada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Bila ada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, maka itu dilarang. Adapun selain daripada itu ada keharusan kelonggaran pada perkara. Tapi bila perkara yang berkaitan dengan agama, maka ia dilarang untuk kita meniru kan perayaan mereka. Sebab itu dilarang kita merayakan perayaan mereka, mengucapkan ucapan yang diucapkan dalam ucapan mereka ketika perayaan. Sebab itu dilarang, kerana hadis ini menyebutkan bahawa siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia daripada kalangan mereka. Sudah tentu kita orang Islam tak nak disamakan dengan orang bukan Islam kerana tempat kembalinya itu berbeza. Maka sebab itu kena berjaga-jaga hatta pada perkataan yang digunakan. Kerana kita tak nak menyerupai orang bukan Islam. Baik. Kita lihat pada nota yang kita telah tuliskan. Baik. Maka bila Allah menyebut larangan ini, bukan hanya setakat larangan, tapi antaranya ialah larangan daripada menyerupai orang-orang bukan Islam. Antaranya lain yang kita sebutkan malam ini, yang kedua ialah apa? Peringatan ataupun kewajipan agar menjauhi perkataan yang mempunyai makna yang tidak baik. Peringatan ataupun kewajipan untuk menjauhi perkataan yang mempunyai makna yang tidak baik. Apa pun perkataan yang punya makna yang tidak baik. Contoh kan, budak-budak muda sekarang kan, kita guna perkataan, dia tak guna perkataan sepenuhnya, dia ambil hujung je kan. Contoh perkataan doh, yang dimasukkan tu adalah apa? Makna panjangnya adalah bodoh. Perkataan yang mencarut yang lain yang telah ditukar kan, dah diambil dijadikan singkatan ataupun ditukar kepada perkataan yang lain. Maka ayat ini antara pengajarannya ialah, sebentar, boleh kita tuliskan. Okay. Yang kedua tadi, kewajipan menjauhi perkataan yang tidak baik ataupun yang mempunyai makna yang tidak baik. Okay. Kadang perkataan tu sekarang dah tukar bunyinya lain lah, tapi kita tahu maknanya itu adalah makna yang tidak baik. Okay. Maka ini antara perkara yang kita dapati daripada potongan awal ayat yang ke-104 ini, larangan daripada Allah SWT kepada orang beriman. Ini khas kepada orang beriman, maka kena beri perhatian pada bahagian ini. Kemudian Allah sebutkan waqulu unzurna. Perkataan unzurna, terjemahan letakkan perkataan ini unzurna, dia letakkan unzurna. Unzurna juga. Baik, apa maksud unzurna? Ada terjemahan lain yang letakkan makna perkataan unzurna? Perhatikanlah kami. Minta maaf, Ustaz. Ustaz? Ya, saya. Boleh Ustaz tolong reverse balik tak? Nak tengok apa nama tu mesej ayat yang kedua tu tadi. Apa yang Ustaz tulis okay. tak sempat. Boleh. Sekejap je. Boleh. Sementara itu ada makna unzurna pada mana-mana Quran terjemahan? Dia letak unzurna, lepas tu dalam bracket perhatikanlah kami. Perhatikanlah kami. Baik.
Ada lain? Lain daripada perhatikan kami? Tak ada. Semua lebih kurang itu. Saya besarkan sikit. Okey. Dah lebih jelas. Baik, perkataan unzurna. Dalam terjemahan meletakkan perhatikanlah, perhatikanlah kami. Perhatikanlah. Baik, ruwanya ada belah nun, dha dan juga ra. Nazara ini membawa maksud pandang. Dia juga membawa maksud beri perhatian. Maksudnya pandang untuk meminta perhatian. Baik, perkataan unzurna juga membawa maksud tunggu. Membawa maksud tunggu. Maka perkataan unzurna dia lengkap pada apa yang orang tu nak. Sama ada dia nak minta Nabi SAW pandang kepada dia ataupun dia nak minta Nabi SAW beri perhatian kepada dia. Sebab mungkin apa yang Nabi cakap tu laju, so dia tak dan dengar, dia tak dapat nak tangkap apa yang Nabi sebut, maka dia minta perhatian Nabi untuk mungkin nak cakap slow sikit, nak minta perhatian, nak tanya soalan mungkin, dan juga minta tunggu. Tunggu ni kerana tadi percakapan dia tak dan nak tulis, so dia kata unzurna, dia tunggu jap. Dia nak tulis apa yang Nabi SAW sebutkan ataupun nak confirmkan apa yang didengar daripada Nabi SAW itu. Maka perkataan unzurna adalah perkataan yang diberi ganti oleh Allah Azza wa Jalla agar digunakan sebagai ganti daripada perkataan ra'ina. Semua maknanya apa yang dia nak dimaksudkan oleh sahabat itu ada pada perkataan unzurna. Dia lebih lengkap. Dan ini juga perkataan yang digunakan oleh orang Arab. Perkataan unzurna. Minta pandang, minta bagi perhatian ataupun nak minta tunggu. Baik. Kemudian Allah sebutkan pada ayat ini wasma'u. Baik, apakah makna wasma'u? Kita perkataan wasma'u pula. Kita tandakan sikit. Sama mendengar. Mendengar. Okey. Terjemahannya dan dengarlah kamu. Itu wasma'u. Ya. Baik. Dan dengarlah kamu. Okey. Baik. Perkataan wasma'u ini bukanlah kali pertama kita dengar perkataan ini. Baik, kalau kita lihat dalam ayat teks Arabnya, Allah sebutkan waqulu unzurna wasma'u, dan sebutlah perkataan unzurna, kemudian wasma'u, dan dengarlah. Baik, dan dengarlah. Baik, soalannya ialah nak dengar apa? Soalannya ialah nak dengar apa? Kan? Nak dengar apa? Allah cuma kata wasma'u, dan dengarlah oleh kamu semua. Nak dengar apa? Allah tak sebutkan nak dengar apa. Menunjukkan kepada kita apa? Kan? Menunjukkan kepada kita bahawa ini adalah perkara yang umum. Perkara yang umum yang Allah nak minta kita dengar. Yang pertama ialah apa yang Allah nak minta kita dengar, sudah tentu dia ada kaitan dengan ayat. Iaitulah dengar apa yang Allah larang dan dengar apa yang Allah suruh. Dalam ayat ni Allah mulakan dengan larangan, betul tak? La taqulu, jangan cakap. So itu apa? Larangan. Kemudian waqulu, ada suruhan. Akan tetapi katakanlah, waqulu, dan katakanlah. So ada larangan dan juga ada suruhan. Maka Allah suruh apa? Wasma'u, dan dengarlah perkara-perkara yang Allah sampaikan dalam ayat ni. Baik. Kalau kita lihat balik ke belakang tadi sikit, dalam ayat ini, di awal ini tadi Allah sebutkan tentang poinnya adalah tentang perkataan. Kita dah sebutkan di bawah ini pada sesi yang pada minggu lepas tentang dua jenis perkataan
bahawa ada perkataan yang Allah redha dan ada perkataan yang Allah tidak redha. Dan dalam ayat ini berapa banyak perkataan yang diungkapkan? Satu je, ra'ina, satu perkataan. Unzurna, berapa perkataan? Satu perkataan juga. So dia satu je perkataan. Tetapi Allah beri perhatian. Kerana perkataan-perkataan diungkapkan itu kadang-kadang dia mengundang bahaya tanpa disedari. Dan orang Yahudi mereka memang suka bermain dengan perkataan dan tidak menjaga perkataan. Memang tak, bahasa kasar kita tak jaga mulut. Tak jaga mulut. Baik, antaranya kalau kita pernah dengar perkataan orang Yahudi. Apa antara perkataan, kita kata perkataan celupa orang-orang Yahudi ni? Mereka mungkin cakap tu tak banyak, tetapi percakapan itu kerana ada percakapan yang Allah redha dan ada percakapan yang Allah tak redha, maka kena beri perhatian. Baik, kita lihat pada surah yang ketiga ayat 181 pada muka surat 74. Muka surat 74 surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat ke 181. Baik. Kita lihat firman Allah. Aja kena unmute. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Terjemahan. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, yakni alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Baik. Apa antara perkataan biadab orang Yahudi mengatakan bahawa Allah itu fakir dan kami ini adalah orang-orang yang kaya. So dia kasar perkataan tu dan dia berkata kepada Allah SWT. Baik, kita lihat pada surah yang kelima ayat yang ke-64 muka surat 118. Muka surat 118. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat yang ke-64. Ayat yang panjang, kita nak baca hingga potongan sini sahaja. InsyaAllah dua baris sahaja firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Sampai situ ya. Lihat terjemahan. Dan orang-orang Yahudi berkata,
tangan Allah terbelenggu. Maksudnya Allah ni kikir, miskin. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Baik. Ustaz, Orang ada Yahudi. footnote satu lagi, Ustaz. Silakan. Padahal kedua tangan Allah tu maksudnya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Oh, gitu je. Dia terjemahkan, dia ambil pada terjemahan. Ya. Tangan Allah dia tidak sama dengan tangan manusia. Itu perkara yang perlu kita ambil lah. Allah sebutkan banyaklah tentang anggota tubuh badan yang dikaitkan dengan dirinya. Tapi kita beriman bahawa dia tidaklah sama dengan manusia. Kita tak membayangkan pun macam mana sesuai dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia. Perkataan Yahudi dalam ayat ni, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, maksudnya bakhil, kikir, tak cukup duit, miskin nak bagi. Apa kesannya? Allah kata walu'inu bima qalu, dan mereka itu dilaknat disebabkan apa yang mereka telah katakan. Laknat kerana apa? Kerana perkataan. Perkataan yang hanya berapa perkataan? Satu yadu, kedua Allah, yang ketiga maghlulah. 3 perkataan je. Tetapi akhirnya apa? Dilaknat. Besar tak dilaknat ni? Sangat besar. Maksudnya orang yang hilang redha Allah, hilang keberkatan, hilang perhatian Allah Azza wa Jalla. So kalau orang yang tidak diperhatikan, dipandang lagi Allah, siapa lagi yang dia nak minta untuk mendapat pandangan kalau Allah dah tak pandang dia? Hanya dengan 3 patah perkataan sahaja dapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka perkataan dia bukan perkara yang ringan dalam agama ini. Agama sangat memberi perhatian pada perkataan, perlu dipilih, perlu difikirkan sebelum diungkapkan. Sebab itu Allah ingatkan kepada orang yang beriman tentang perkataan, betapa penting untuk menjaganya dan apakah kesannya jika perkataan itu tidak dijaga. Kita lihat pada surah yang ke-17 ayat yang ke-53 pada muka surat 287. Muka surat 287 surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-53. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Terjemahan. Dan katakanlah kepada hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berkata dengan perkataan yang terbaik, yang dia boleh pilih, kata-kata yang amat baik. Dalam banyak perkataan yang nak diungkapkan, yang nak dicakap itu, bukan pilih yang baik tapi pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Kenapa? Kerana syaitan sentiasa menghasut manusia. Menghasut dengan apa? Menghasut dengan perkataan. So perkataan yang diungkapkan dan perkataan yang kita dengar daripada orang lain, syaitan akan menghasut. Dia kata, tengok tu. Dia cakap pasal kau lah tu. Dia ngutuk engkau lah tu. Padahal orang tulis status pasal orang lain. Tapi syaitan menghasut. Kau tengok dia cakap pasal kau. Dia kutuk kau. Dia tulis kat status dia. Kita pun panas hati. Kita pun up satu status juga. Kan? Kawan
kawan dia pula baca, kau tengok tu dia jawab kau balik tu. Kan? Kau tak cakap kat dia pun tiba-tiba dia cakap pasal kau pula. Kan? Kena hasut. Kawan dia jawab balik pula, dah jadi hal yang berpanjang. Bermula dengan apa? Perkataan yang tidak dipilih dengan perkataan yang amat baik, syaitan ambil peluang menghasut antara manusia. Akhirnya yang tak ada apa benda pun jadi apa benda, jadi sesuatu. Sebab apa? Hasutan daripada syaitan akibat daripada perkataan yang tidak dipilih dengan yang terbaik. Kerana kita hari ini banyak menulis, kan? Di status tu kita banyak upload macam-macam. Setiap hari tak berapa banyak status yang diupload, berapa banyak status yang kita baca, kan? Maka syaitan sentiasa menghasut dengan perkataan-perkataan yang digunakan oleh kita ataupun orang lain. Baik. Kemudian Allah sebutkan wasma'u, dan dengarlah. Dengarlah apa? Dengarlah apa yang Allah perintahkan, dan dengarlah apa yang Allah larang. Kerana ada perbezaan pada jawapan orang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Baik. Berkaitan dengan ayat yang sedang kita bacakan ini tentang sikap orang Yahudi yang memang suka menukar-nukar perkataan daripada tujuannya yang sebenar, dan tentang respon orang bukan Islam serta respon orang beriman, dia adalah respon yang berbeza. Baik, kita lihat pada surah An-Nisa, surah yang keempat. Sebentar saya tengok. Baik. Ayat yang ke 46. Kita tengok dulu ayat 46. Baik. Ayat ke 46. Muka surat 86. Muka surat 86 surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Terjemahan, Iaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dan tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Sekejap, ada footnote. Yang ni dia yang antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya tu, ada footnote di sini 197. Yang ni mengubah arti tempat atau menambah dan mengurangi kata-kata.
Dan mereka berkata, kami mendengar tapi kami tidak mahu menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah. Sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Yakni mereka mengatakan dengarlah, tetapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan. Dan mereka mengatakan ro'ina. Tentang kata ro'ina sama artinya dengan uzurna. Artinya perhatikan kami. Selanjutnya lihat Al-Baqarah yang tadi itu. Dengan memutarbelikkan lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Ada yang mengatakan kadar keimanannya yang tipis dan ada yang mengatakan jumlah orangnya yang sedikit. Betul, Ustaz? Orang sebut tentang orang Yahudi. Antara perkara yang mereka selalu gunakan adalah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka mengubah atau menukar ganti kalamullah, apa yang Allah telah tuliskan itu sama ada dalam kitab mereka daripada maksud yang sebenar. Juga mengubah perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi yang ada double meaning. Antara contohnya ra'ina yang Allah sebutkan juga di sini. Juga pada ada perkataan salam, kan? Perkataan salam yang diucapkan kepada Nabi SAW. Baik. Dan Allah sebutkan berkaitan dengan orang Yahudi ini, mereka apa? Sami'na wa asaina. Dia kata kami dengar, kan? Sebutkan tolonglah dengar. Tuhan tidak diperdengarkan dengan sesuatu yang buruk. Sami'na wa asaina. Terjemah Jaya letakkan apa? Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Kami Sila mendengar dan tetapi kami mendurhakai. Itu lebih tepat. Kami dengar dan kami derhaka, menderhakai. Wa asaina dia pada perkataan asa. Perkataan sama perkataan dengan maksiat. Sama perkataan dengan maksiat. Kami dengar, tapi kami tidak menuruti ataupun kami dengar dan kami menderhakai. Okey. Sama kata dengan maksiat. Baik, sami'na wa asaina. Kata kami dengar tapi kami tak ikut apa yang disebutkan kepada kami itu. Wasma' ghaira musma'. Mereka dengar tanpa pendengaran dan mereka gunakan perkataan ra'ina. Baik. Dan akhirnya mereka apa? La'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah atas apa? Kufrihim, keingkaran mereka. Tak nak dengar apa yang Allah perintahkan. Maka penting tak tentang selepas Allah sebutkan pada awal ayat yang ke 104 ini, kita lihat awalnya Allah sebut tentang perkataan. Awalnya Allah sebut tentang perkataan. Baik. Kemudian Allah sebut tentang dengar. Maka dua perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Pertama, nak beri perhatian kepada perkataan yang nak diungkapkan. Yang kedua, nak membuka pendengaran biar bagi dengar betul-betul. Ini dua perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian. Dan orang-orang Yahudi itu, mereka itu dilaknat. Pertama, kenapa? Kerana perkataan mereka. Yang kedua, mereka itu dilaknat. Allah kata apa? La'anahumullahu bikufrihim. Yang ayat yang tadi itu, mereka dilaknat disebabkan keingkaran mereka, kufur. Di sini pun Allah tutup ayat ini dengan walil kafirin, dan bagi orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang ingkar. Sama. Mereka dilaknat sebab apa? Mereka kata sami'na, kami dengar tapi kami asaina. Kami derhaka, kami tak turut, kami ingkar. Kami tak nak ikut. Maka dilaknat juga disebabkan mereka telah mendengar tapi mereka ingkar. Baik. Maka
sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, kan, dua perkataan ini banyak digunakan. Perkataan apa? Perkataan qaul yang berkaitan dengan perkataan, dan juga perkataan sami'a yang berkaitan dengan dengar ataupun pendengaran. Dua ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran menekankan agar ia diberi perhatian. Baik. Sebab apa, sehinggakan dua perkara ini menjadi salah satu daripada ciri utama orang-orang beriman. Dua perkara ini menjadi salah satu ciri-ciri utama orang beriman. Baik. Kita lihat pada surah yang kelima, ayat ke-83. Try kita tengok. Try main cuba-cuba pula. Baik. Betul. Kena pula ayat. Ayat sebelum tu. Okey, ayat ke-83. Muka surat 122. Muka surat 122. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima, ayat yang ke-83. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Terjemahan. Dan apabila mereka mendengarkan apa yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Baik. Dan apabila mereka ni kembali kepada siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Baik. Maka sebahagian daripada orang Yahudi apabila mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, Allah kata, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata. Engkau melihat mereka mencucurkan air mata, tafidhu minad dama, berjujuran air mata mereka keluar. Kenapa? Kerana kebenaran yang mereka dapati daripada Al-Quran yang sama dengan apa yang disebut dalam kitab mereka. Adakah orang Yahudi membaca, dan orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka membaca Al-Quran? Mereka membaca ke? Tak. Mereka buat apa? Mendengar. Perkataannya adalah sami'u. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran. Daripada pendengaran yang membawa kepada apa? Akhirnya kepada apa? Air mata. Kecintaan. Penyesalan. Ke bawah itu. Daripada mendengar ayat itu, akhirnya diucapkan Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami beriman. Hanya dengan mendengar. Wahai Tuhan kami beriman. Dia percaya dengan apa yang dia dengar itu daripada Al-Quran, lalu dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian pada ayat ke-54 saya bacakan terjemahan. Dan tidak ada sebab bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami,
padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang soleh. Boleh. Nak kata mereka nak Allah masukkan dalam syurga bersama orang yang soleh. Kan? Maka tak ada sebab lain untuk mereka tak beriman kepada Allah dan juga kepada Al-Quran. Baik, ayat ke-85 di awal tu Allah sebutkan apa? Fa asabahumullahu bima qalu jannat. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan apa yang mereka telah ucapkan. Allah bagi apa? Syurga. Qalu. Allah bagi fa asabahumullah, Allah bagi mereka ganjaran disebabkan apa yang mereka telah katakan. Allah bagi ganjaran syurga. Masya-Allah. Masuk syurga sebab apa? Dia kata nak beriman. Sebab perkataan yang mereka ungkapkan itu. Ganjaran syurga. Sebahagian Yahudi yang lain yang kita dah baca ayatnya tadi, disebabkan perkataan mereka juga akhirnya ke mana? Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jauh tak beza dia? Jauh sangat. Jauh sangat. Yang pertama tadi yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Yang kedua, mereka dengar sahaja. Dengar, tapi dengar yang membuka betul-betul pendengaran lalu mengucapkan kata-kata iman, akhirnya disebabkan itu mereka dimasukkan ke dalam syurga. Poinnya adalah apa? Perkataan. Perbezanya perkataan yang diungkapkan itu membezakan tempat kembalinya seseorang itu. Dan pendengaran, dia memainkan peranan yang sangat penting. Kerana tak semua orang yang direzekikan untuk membaca Al-Quran, ataupun tak semua orang direzekikan untuk berkehendak nak baca Quran. Macam kita ni, alhamdulillah Allah beri kita kekuatan, ada kemahuan dan kehendak untuk baca Quran. Bukan baca, siap nak tadabbur, nak cuba faham lagi. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Ada orang yang Allah tak bagi dia kehendak untuk nak baca Quran, tak bagi dia kesempatan, masa untuk nak baca Quran. Maka Allah tetap nak bagi hidayah kepada mereka dengan Allah bagi mereka dengar Al-Quran itu. Maka sebahagian daripada orang Yahudi, mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, lalu mereka beriman setelah mendengar dan mengucapkan kata-kata iman, dan dengan itu mereka dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Begitu jugalah kalau kita lihat kata-kata orang-orang yang beriman. Kata-kata orang yang beriman. Tadi tentang apa? Perkataan orang Yahudi. Sebahagian daripada orang Yahudi. Kita lihat pada surah yang ke-24 ayat ke-50. Pada muka surat 356. Muka surat 356. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-51. Maaf, ayat ke-51. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Terjemahan. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada footnote dekat apa Rasul memutuskan di antara mereka tu. Silakan.
Di antara sesama kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. Misalnya ada apa ni? Permasalahan pemahaman kan antara sesama muslimin dan dengan bukan muslimin ni, Selain Ustaz. Muslim. Ya, betul. Baik. Apa perkataan mereka? Beza dengan perkataan tadi orang Allah sebutkan pada surah An-Nisa ayat ke-60 ayat ke-46 tadi, orang Yahudi dia kata apa? Sami'na wa asaina. Orang beriman apa mereka kata? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami Dengar dengar dan taat. dan Taat, kami taat. Dia tak perlu baca. Tak perlu baca. Dia hanya mendengar je. Dia tak perlu baca, hanya mendengar. Orang beriman cukup dengan mendengar. Sebab apa? Sebab mengikut firman Allah ayat kita bacakan. La taqulu ra'ina, wahai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kata ra'ina. Wa qulu unzurna, guna perkataan unzurna. Wasma'u, dan dengarlah. Maka orang beriman menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Kami dengar dan kami taat. Tak ada lagi apa-apa soal. Dia tak perlu baca, cukup hanya dengan dia mendengar daripada orang lain kan, Al-Quran ataupun sunnah, ucapan daripada Nabi SAW, cukup dengan itu. Dia mendengar, dia akan taat. Tapi dia memastikan apa yang dengar itu daripada sumber yang dipercayai, daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka ciri orang beriman, ni ciri orang beriman, al-mu'minin. Al-mu'minin ni dalam bentuk apa? Isim ke fi'il ke harf? Ini dalam bentuk isim. Maksudnya apa? Satu yang tetap, teguh dan tidak berubah. Antara ciri utama mereka apa? Mereka sami'na wa ata'na. Dia dengar dan juga dia taat. Tak ada dah soal-soal yang lain daripada itu. Baik, begitu juga kita lihat, ini saya bacakan sahaja apa yang respon orang beriman. Allah sebutkan pada surah yang ketiga ayat 193 di penghujung surah Ali Imran ini, muka surat 1 ayat 193, muka surat 75, muka surat 75, muka surat 75, ketika mana Allah cerita, ini ayat yang biasa kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya. Perkataan daripada ulul albab. Ayat 193 itu Allah sebutkan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, iaitu Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Respon ulil albab, orang yang menggunakan akal fikiran ini, orang yang akalnya itu sehat, bila dia mendengar orang menyeru agar beriman, dia mendengar. Dia kata apa perkataannya? Sami'na. Kami telah mendengar ada orang menyeru kepada iman, agar beriman kepada Tuhan kamu. Maka kami pun tak fikir panjang. Fa'amanna. Maka kami pun terus sahaja beriman. Terus sahaja beriman. Tak fikir panjang. Dengan hanya apa? Dengan hanya mendengar sahaja. Maka sebab itu, agama ini dia sangat memberi perhatian. Jadi kita sebutkan kepada dua perkara, iaitulah apa dia? Perkataan dan juga pendengaran. Dia sangat-sangat beri perhatian hingga Allah sebutkan perkara ini menjadi ciri utama orang beriman. Menjadi ciri utama orang beriman. Dan ia sudah tentu sama sekali berbeza dengan siapa? Orang beriman lawannya apa? Orang apa? Kufur, orang kafir. Maka sudah tentu dia berlawanan dengan ciri-ciri orang yang ingkar, orang kafir. Baik.
Kita lihat pada surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-7 pada muka surat 411. Muka surat 411. Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan apabila dibacakan kepadanya, yakni kepada orang yang mempergunakan cerita kosong untuk menyesatkan manusia, ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Baik. Beza orang beriman dan juga orang kafir, orang yang ingkar. Mereka itu Allah tak suruh pun dia orang baca. Tutla alaihi ayatuna. Mereka juga dibacakan ayat-ayat kami. Maksudnya dia orang pun dengar, diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah. Diajak, diseru untuk beriman kepada Allah agar berbuat baik. Akan tapi walla mustakbiran, dia berpaling dengan angkuh. Ka'allam yasma'ha. Macam tak dengar apa-apa pun. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Seperti ada seakan-akan ada penyumbat dalam kedua-dua telinga dia. Maka orang beriman dan juga orang tidak beriman, Allah adil kepada kedua-dua golongan ini. Semua manusia Allah perdengarkan ayat-ayat Allah sampai kepada mereka tanpa mereka perlu baca. Tanpa mereka perlu baca, ayat Allah sampai kepada mereka. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, kedua-dua ini sama, cuma responnya itu berbeza. Orang yang ingkar, bila diperdengarkan dengan ayat Allah, dia berpaling, dia sombong. Dia rasa ini semua cerita-cerita sejarah lama. Ini semua kisah Arab. Ini sesuai buat zaman dulu. Ini buat kat tanah Arab bolehlah. Kita nak hidup zaman moden, macam mana nak hidup dengan apa yang Quran ni sebut, nanti kita akan ketinggalan ke belakang, tak maju. Ka'alam yasma'ha, macam tak dengar apa yang dibacakan kepada mereka. Lalu responnya yang berbeza. Orang beriman tadi kita dah tengok, Allah sebutkan apa? Mereka mendengar saja, mereka dah boleh beriman, dah boleh taat. Dan kalau kita tengok pada surah Al-Anfal, ayat yang kedua sama Allah sebutkan. Tetapi kepada golongan yang lain, orang beriman. Tadi kepada orang yang ingkar, ni kepada orang yang beriman. Surah 177, saya bacakan saja. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Di sini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, al-mu'minun, orang yang sebenar-benar beriman, iaitu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka bukan baca, mereka dibacakan ayat mereka. Apa yang bezanya? Respon dia. Menjadikan mereka bertambah iman. Menjadikan mereka bertambah iman. Sebab apa? Kata-kata tadi yang Allah sebutkan. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Allah, kami dengar ada orang seru kami kepada ayat Engkau, membacakan kepada kami ayat Engkau, bagi peringatan, bagi teguran. Lalu kami beriman, percaya kepada apa yang disebutkan itu, kami sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat. Maka seluruh manusia itu Allah telah sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah tanpa mereka perlu baca. Akan tetapi responnya itu yang berbeza. Orang beriman dengan ayat Allah, iman mereka bertambah. Orang yang ingkar dengan ayat Allah menambahkan lagi kesombongan mereka. Mereka berlalu pergi macam tak dengar apa-apa pun yang dibacakan kepada mereka itu. Maka sebab itu Allah
memberi peringatan kepada manusia, kepada orang beriman, agar memberi perhatian kepada pendengaran ini. Allah sebutkan dengan lengkap suruhan agar manusia itu mendengar. Allah letakkan teguran kepada orang yang tidak mahu mendengar, dan Allah sebutkan kesan jika seseorang itu tidak mahu mendengar. Kita lihat pada surah yang ke-8 ini, surah Al-Anfal, pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ayat 21, ayat yang ke-22. Ayat 20 hingga ayat yang ke-22, muka surat 179. Muka surat 179. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajah kena unmute. Ya, silakan. Ya, ada ke? Ada Ustaz. Tak siapa yang mute ni, saya tak unmute pun, saya tak mute pun. Jangan risau. Saya pun kena. Ya Rabbi. Kadang dia auto mute. Dia auto. Dia auto. Lama kadang dia tak dengar bunyi, dia auto mute. Oh, okey, baik. Ayat Baik. 20 Ustaz ya. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan kerana hati mereka mengingkarinya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yakni tidak mendengar dan memahami kebenaran, iaitu orang-orang yang tidak mengerti. Baik. Allah beri peringatan kepada orang beriman agar taat kepada Allah dan Rasul dan jangan berpaling daripada perintah Allah dan Rasul sedang kamu mendengar. Wa antum tasma'un, sedang kamu dah mendengar apa yang Allah suruh dan juga apa yang Allah larang. Dan Allah ingatkan, jangan jadi seperti siapa? Orang kafir, orang yang ingkar. Masuk dalam ni orang Yahudi. Masuk dalam ni orang Islam juga. Dan munafik. Orang bukan Islam dan juga orang Islam. Yang berkata, kami dengar. Padahal kami tidak mendengar. Jangan jadi seperti orang yang dia kata, kami dengar, tapi kami tak dengar. Apa maksud kami dengar, tapi kami tak dengar? Tapi mereka tak dengar? Macam mana Allah tahu yang mereka ini dengar? Sedangkan mereka dah kata, kami dengar. Tapi Allah kata mereka tak dengar. Macam mana Allah tahu yang mereka ini tak dengar? Sebab mereka tak taat, Ustaz. Sebab mereka tak taat. Maksudnya apa? Tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. So maksudnya dia macam tak dengar. Saya sering sebutkan contoh ni sebab kita banyak lalu pada anak, pada cucu. Kita cakap minta tolong buang sampah ke, kita panggil ke, dia nyaut sekejap lagi. Dia sejauh tapi dia tak datang. Dia jauh tapi dia tak buat apa-apa kita suruh. So kita apa, pekak ke? Sebab apa?
Dia nyaut tapi tak bergerak, duduk kat situ juga ngadat telefon, ngadat TV. Kan? So kita pun, pekak ke? Kenapa kita kata dia pekak? Kita tahu dia boleh dengar sebab dia dengar apa yang kita cakap tapi dia tak ada tindakan. Tak ada tindakan yang berlaku. Dia dengar tapi dia tak taat. Maka sebab itu Allah kata, walaupun dia kata kami dengar tapi Allah tahu dia orang tak dengar. Sebab tak ada tindakan yang terjadi selepas daripada itu. Maka sebab itu Allah sebutkan, Allah bagi peringatan yang keras pada ayat ke-22 ini. Inna syarrad dawab. Allah sebutkan sejahat-jahat makhluk ataupun seburuk-buruk makhluk, makhluk yang paling teruk sekali, yang bernyawa, yang berada di atas muka bumi ini. Siapakah dia? Orang yang pekak lagi bisu. Orang yang pekak lagi bisu. Maksudnya apa? Orang yang dia boleh mendengar tapi tidak ada tindakan. Boleh mendengar tapi tidak ada tindakan. Maka Allah sifatkan dia sebagai apa? Syarrad dawab indallah. Seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk yang berada di atas muka bumi. Sedangkan kita berjalan di atas muka bumi ini, kita rasakan kita lah orang yang mulia. Kita berbangga dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kita berbangga dengan Allah kata kita ni umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Sedangkan Allah kata daripada umat ini juga adanya syarrad dawab indallah. Adanya seburuk-buruk makhluk bernyawa yang melata, yang berjalan di atas muka bumi. Yang lebih buruk daripada anjing, yang lebih buruk daripada binatang ternak, yang lebih buruk daripada khinzir. Syarrad dawab, lebih buruk daripada binatang yang kita rasa hina, yang kita rasa buruk sangat tu. Maka Allah kata mereka ini adalah lebih buruk daripada semua itu. Itu orang yang dia pekak. Maka penting tak pendengaran dalam agama ini sangat penting. Itu perlu bila Allah sebut la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Allah yang sebut wasma'u je. Dan dengarlah. Allah tak sebut dengarlah apa. Allah letakkan dia dalam bentuk umum dan dengarlah. Sebab dalam agama ini kena perlu banyak dengar perintah Allah dan juga Rasul. Dan orang beriman daripada dengar itu sahaja dia membawa kepada tindakan, iaitu dia apa? Ata'na, dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul yang dia dengar. Daripada pendengaran ini juga menjadikan seseorang itu makhluk yang paling buruk berada di sisi Allah, yang menyebabkan akhirnya nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka walaupun dia nampak macam mudah hanya pendengaran, tetapi ini sumber pembelajaran yang utama yang Allah beri perhatian dalam Al-Quran. Hingga banyak ayat dalam Al-Quran antara yang telah kita bacakan pada hari ini, dia cerita tentang dengar je. Cerita tentang dengar. Benda yang simple je pada kita. Kan? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kita rasa benda yang ni benda yang kecil-kecil je, benda yang simple. Tapi di sisi Allah dia adalah perkara-perkara yang besar. Baik. Maka apa nak buat? Setelah kita dengar tentang perkataan, kita dengar tentang mendengar. Betapa pendengaran ini membawa kepada redha Allah, perkataan bawa kepada redha Allah, dan juga dengan perkataan dan pendengaran ini juga membawa kepada laknat ataupun kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita nak lakukan? Baik. Kita lihat Allah sebutkan pada ayat yang ke-16 pada surah yang ke-64, muka surat 557. Muka surat 557 surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat yang ke-16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Terjemahan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran maka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Maka apa yang kita nak lakukan? Bertakwa kepada Allah SWT ataupun makna lain ialah takut kepada Allah SWT dalam nak memperkatakan sesuatu. Itu sebut ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang tepat, perkataan yang benar. Maka dalam nak berkata-kata dia perlu ada takut kepada Allah, kena ada takwa kepada Allah dalam perkataan. Kemudian nak buat apa? Wasma'u. Dengar baik-baik apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian daripada pendengaran itu menghasilkan apa? Dia kena pendengaran yang menghasilkan tindakan. Selepas itu wa'ati'u, dan kena taat pada apa yang kita telah dengar daripada Allah dan juga Rasul. Dan yang keempat wa anfiqu, berinfak, belanjakan sebahagian daripada harta yang Allah telah berikan. Ciri-ciri ini Allah sebutkan faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya nanti di akhirat. Bertakwa kepada Allah, takut dalam nak mengucapkan sesuatu perkataan, pilih perkataan yang terbaik, dengar dengan betul-betul, kemudian taat setelah mendengar itu dan perbaiki dengan infak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perihal mendengar ini kan, kita perlu segan dengan siapa? Kita perlu segan dengan makhluk yang namanya jin. Segan dengan makhluk yang namanya jin. Dan Allah dalam perihal mendengar ini adalah bagus kalau kita menjadi seperti jin. Kalau kita jadi seperti jin. Tang yang ni boleh ikut jin. Baik, kita lihat pada surah yang ke-72 ayat yang ke-13. Surah 72 ayat yang ke-13, muka surat 572. Muka surat 572 surah Al-Jin, surah yang ke-72 ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Ya, silakan. Dan sesungguhnya ketika kami, yakni jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan bahawasanya kami ini iaitu jin, ketika mendengar petunjuk ini iaitu Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh. Maka bahagian ini kita perlu ikut jin. Dia bila dengar saja Al-Quran, dia
dia tak bertangguh lagi untuk beriman. Kadang kita tang isap ukuk kan, kata ikut jin. Kan, bagi jin makan berasap tu kan. Tapi jin rupanya lebih baik daripada manusia. Kan, dia dengar je petunjuk daripada Al-Quran itu, dia terus beriman tanpa bertangguh lagi. Kemudian Allah sebutkan pada penghujung ayat ke-104 ini, walil kafirin azabun alim. Dan bagi orang-orang yang engkar itu, orang kafir, orang yang engkar itu, Allah akan berikan, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, Allah sebutkan walil kafirin, dan bagi orang-orang yang terjemahan kita letakkan yang kafir kan, tapi maknanya adalah orang-orang yang engkar. Engkar kepada apa? Engkar kepada apa yang Allah perintahkan dan pada apa yang Allah larang. Maka Allah dah larang jangan guna perkataan ra'ina. Siapa yang masih lagi guna perkataan ra'ina, maka dia masuk orang yang engkar. Allah suruh guna perkataan unzurna dan Allah suruh dengar. Maka siapa yang tak nak guna perkataan unzurna dan siapa yang tak nak dengar pada apa yang Allah perintahkan itu, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang engkar. Walil kafirin. Dan untuk orang-orang yang engkar itu Allah sediakan kepada mereka azab yang tidak terperi sakit. Dan betapa mendengar ini menjadi perkara yang utama dalam agama ini, dan ciri-ciri utama orang beriman. Allah sebutkan tentang orang-orang kafir ataupun orang-orang yang engkar ini, sama ada Yahudi ataupun orang munafik, kan? Mereka ini ketika di dunia mereka tak nak dengar. Mereka dengar tapi macam tak dengar, betul tak? Mereka ni tak bagi perhatian pada apa yang mereka dengar itu, betul? Maka jika begitu sikap manusia ketika di dunia, dia dengar tapi dia tak bagi perhatian. Dia dengar tapi dia buat tak tahu. Dia tahu perkara ini salah sebab dia pernah dengar. Orang tegur dia, orang bagi peringatan, tapi dia suka hati akulah kan. Aku punya duit, aku punya badan, suka hati akulah nak buat macam mana. Dia dengar tapi dia macam tak dengar. Adanya perkataan apa? Adanya sombong. Maka apa yang akan terjadi kepada mereka? Siapa yang tak nak mendengar ketika di dunia, di akhirat nanti Allah akan bagi mereka dengar. Allah akan bagi mereka dengar. Baik. Allah akan bagi mereka dengar. Untuk apa dan apa? Kita lihat pada surah yang ke-25 ayat 11 dan juga ayat yang ke-12. Surah ke-25 ayat 11 dan juga ayat 12 pada muka surat 360 dan nanti pada muka surat sebelah 361. Tidak pada muka surat 360 surah Furqan surah ke-25 ayat yang ke-11 dan juga ayat ke-12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bis-sa'ah. Muka surat berapa Ustaz? 360. 360. Ayat terakhir surat. Ayat terakhir. Oh, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bis-sa'ah. Wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Terjemahan. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat dan kami menyediakan mereka yang menyala-nyala. Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia, yakni neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya. Suara gemuruh. Terjemahan saya tak yang menggelegak dan mengeluh. Suara siapa?
Suara neraka. Suara neraka. Suara api neraka. Suara api neraka. Allah biarkan mereka apa? Allah biarkan azabnya mereka apa? Mereka dengar. Belum tengok lagi. Waktu tu belum tengok. Allah cuma bagi mereka apa? Dengar je dulu. Sebab apa? Sebab ketika di dunia tak nak dengar kan apa yang Allah perintahkan. Dekat akhirat Allah bagi azab kepada mereka juga dalam bentuk dengar. Allah bagi mereka dengar bunyi neraka. Dan begitu juga pada ayat ataupun pada surah yang kita baca pada setiap malam. Kita lihat pada surah Al-Mulk. Surah yang ke-67 ayat yang ke-7. Muka surat 562. Ayat ke-6, ayat ke-7. Kita baca pada ayat ke-6 dan juga ayat yang ke-7 surah Al-Mulk, surah yang ke-67, muka surat 562. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak kerana marah. Baik. Betul Allah kata Ustaz? pada ayat ke-6 itu dan bagi orang-orang yang engkar itu Allah akan masukkan kepada mereka, Allah sediakan untuk mereka itu azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan bila dicampakkan ke dalamnya, bila mereka bertemu dengan neraka itu, mereka dengar suara jeritan dia. Belum campak lagi iza ulqu, lepas tu dia baru jumpa dengan neraka. Dia dah dengar dah suara jeritan menggelegak, suara marah daripada neraka tu. Dia dengar sami'u. Kenapa Allah sebut tentang dengar? Ini azab yang Allah berikan kepada mereka dari sudut pendengaran. Belum masuk lagi. So dengar tu azab kepada apa? Untuk mental torture. Sebelum masuk kena physical punya torture, mental dulu dah di torture sebelum masuk dalam neraka. Azabnya dengan apa? Dengar. Kenapa Allah mention sangat tentang dengar ni? Sebab dulu kat dunia manusia tak nak dengar. Orang-orang yang engkar dia tak nak dengar apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Sebab itu pada surah Al-Mulk kita baca pada setiap malam, Allah peringatkan kita setiap malam tentang apa? Tentang pendengaran. Dua surah yang kita selalu baca, surah Al-Mulk, satu lagi surah apa yang biasa kita baca juga, surah yang ke 32, surah As-Sajdah, yang mana kalau kita lihat pada ayat yang ke-12 itu Allah sebutkan apa? Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Dan sungguh ngeri sekali engkau melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayuh, wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami engkari dulu. Maka kedua-dua surah yang kita digalakkan untuk selalu baca ini cerita tentang apa? Cerita tentang dengar. Akibat kepada orang yang ketika di dunia mereka tak nak mendengar apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Maka sebab itu ini antara pengajaran yang besar yang Allah sebutkan dalam surah yang Al-Baqarah ayat 104 yang kita sedang bincangkan ini. Allah kata la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah apa yang Allah telah perintahkan kepadamu dan dengarlah apa yang Allah telah larang kamu daripada melakukannya.
dan jangan jadi seperti orang-orang yang engkar, kerana walil kafirina azabun alim, kerana orang-orang yang engkar dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, maka bagi mereka Allah sediakan azab yang tidak terperi sakitnya, dan mereka itu akan merasakan azab. Jika di dunia mereka tidak mahu mendengar, maka di akhirat Allah akan bagi mereka dengar. Jika dulu di dunia mereka tak nak dengar apa yang Allah perintahkan, maka di akhirat Allah akan bagi mereka dengar bunyi-bunyi menggelegak dan marahnya bunyi neraka Jahannam yang mereka akan dicampakkan ke dalamnya itu. Maka ini pengajaran antara pengajaran yang kita dapat daripada ayat 104, ayat yang bermula dengan suruhan la taqulu ra'ina, dan adanya ayat bermula dengan larangan, dan adanya ayat yang berbentuk suruhan. InsyaAllah nanti pada minggu depan kita akan senaraikan sikit apa pengajaran, dan saya harap daripada kita boleh berikan input apa pengajaran yang kita dapat untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan ayat yang ke-104 ini. Dua perkara penting, jaga perkataan dan dengar. Jaga perkataan dan dengar. Dua ini perkara yang mudah kita pandang remeh, akan tetapi perkara ini yang menyebabkan seseorang itu ke neraka ataupun ke syurga. Menyebabkan seseorang itu mendapat redha Allah ataupun laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak permusuhan yang terjadi kerana perkataan. Berapa banyak kecelakaan yang terjadi, salah faham yang terjadi kerana tidak mahu mendengar. Maka dua perkara ini ditekankan oleh agama. Ditekankan dalam Al-Quran ini, banyak ayat menyebut tentangnya dalam pada ayat yang hanya 6,000 lebih. Tetapi Allah memuatkan peringatan tentang perkataan dan mendengar dalam ayat yang banyak. Maka dia perkara yang penting untuk diberi perhatian oleh seorang Muslim yang nak meningkatkan dirinya menjadi seorang mukmin. Kita baca setakat itu, insyaAllah itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alna mimman yuqalu lahu qra' warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya ya dzal jalali wal ikram. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini kita menyaut seruan Allah Azza wa Jalla agar wasma'u, mendengar, dan malam ini kita meluangkan pendengaran kita untuk mendengar sedikit peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita telinga yang tidak pekak, telinga yang tidak disumbat oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita boleh sami'na wa ata'na, kita dengar dan juga kita taat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.